Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita sambung bab 7 dengan nilai hadapan entiti biasa. Definisi nilai hadapan entiti biasa adalah nilai masa depan entiti biasa bermaksud jumlah yang terkumpul di satu masa depan hasil daripada siri pembayaran ataupun siri penerimaan dalam jumlah yang seragam ataupun sama yang dibuat pada akhir setiap tempoh. Keluar dari situ adalah akhir. Itu adalah nilai hadapan entiti biasa. Dan kita tengok contoh situasi yang melibatkan nilai hadapan entiti biasa di sini. Kau boleh tengok daripada slide yang dipaparkan di hadapan awak. Salman menabung setiap hujung tahun sebanyak RM150 selama 6 tahun di dalam bank A dengan kadar 7% setahun. Berapakah jumlah wang Salman jika beliau ingin mengeluarkannya pada akhir tahun yang kelima? Baik, awak boleh tengok di sini dipaparkan, ditunjukkan kepada awak garis masa bermula daripada nombor 0 hingga nombor 6 dan jumlah tabungan Salman setiap tahun di hujung setiap tahun iaitu sebanyak RM150 dituliskan di situ, ditaipkan di situ 150 daripada hujung tahun 1 sehinggalah hujung tahun 5. Dan soalan ini menanyakan berapakah jumlah nilai masa hadapan entiti biasa yang diperolehi oleh Salman di akhir tabungannya iaitu FVA. Dan bagaimanakah cara mengira nilai masa hadapan? Nilai hadapan entiti biasa menggunakan jadual faktor nilai masa. Jadual yang digunakan dalam kes nilai hadapan entiti biasa adalah jadual faktor nilai hadapan entiti biasa iaitu FVIFA yang ada perkataan A di belakang yang stand for annuity. Di mana di sini daripada soalan yang diberikan tadi PMT kita dah dapat iaitu RM150. I interest ataupun kadar faedah telah diberikan dalam soalan iaitu sebanyak 7% dan N jumlah masa dia adalah N bersamaan dengan 6. Jadi kita gunakan rumus yang telah diberikan untuk FVA iaitu FVA sama juga dengan PMT darab dengan FVIFA 7%6 di mana PMT kita gantikan dengan 150 daripada maklumat yang telah diberikan di atas tadi. Dan nilai FVIFA kita boleh cari dalam jadual faktor nilai hadapan entiti biasa FVIFA iaitu mewakili 7.1533 dan kita akan dapat RM1,007. Kita lihat pula contoh yang kedua yang diberikan. Andaikan hari ini adalah 1 Januari 2020, Encik Samad bercadar untuk melabur sebanyak RM300 pada akhir setiap tahun selama 5 tahun bermula setahun dari sekarang. Kadar pulangan I dia adalah 8% setahun. Berapakah jumlah yang terkumpul pada akhir tahun 2024 nanti? Baik, garis masa adalah seperti berikut yang dipaparkan di skrin awak, di mana bermula daripada 1120 2020, kemudian 112021, 112022, 112023, 112024 dan di akhirnya adalah pada awal 2025 iaitu 112025 dan jumlah tabungan dia pelaburan Encik Samad adalah sebanyak 300 bagi setiap tempoh masa. Okey. Dan I ataupun kadar faedah yang diberikan ataupun kadar pulangan yang diberikan dalam soalan adalah sebanyak 8%. Jangan lupa untuk tulis di atas garis masa awak. Dan berapakah jumlah yang kita nak cari di sini adalah berapakah jumlah FVA-nya di akhir. Dan terus kita aplikasikan dengan menggunakan rumus FVA bersamaan dengan PMT darab FVIFA IN
dan gantikan maklumat yang telah diberikan dalam formula yang telah diberikan tadi, diberikan di atas, di mana PMT sama dengan 300 darab dengan nilai FVIFA 805 yang kita dapat daripada jadual faktor nilai hadapan annuity biasa, iaitu 5.8666, dan jawapan akhirnya adalah RM1,759.98. Contoh yang kelima, Salman menabung setiap ujung tahun. Contoh 5, Salman menabung setiap ujung tahun sebanyak RM150 selama 6 tahun dalam bank A dengan kadar 7% setahun. Berapakah jumlah wang Salman jika beliau ingin mengeluarkannya pada akhir tahun yang kelima? Okey, garis masa kita lukiskan sampai daripada 0 hingga 9, I ataupun kadar faedahnya 7% dan nilai tabungan Salman adalah 150 setiap tahun selama 6 tahun. Di sini ada dua situasi. Yang pertama kita akan cari FVA, iaitu daripada tahun 1 hingga tahun ke-6 disebut dalam soalan. Selepas itu nilai FVA yang kita dapat itu telah menjadi FV, nilai depan amount sekaligus, yang kita akan cari dengan menggunakan formula FV. Okey, di mana FVA sama juga PMT. Untuk pengiraan yang pertama, gunakan formula FVA sama juga dengan PMT darab dengan FVIFA 7%, diberi dalam soalan, di mana PMT bersamaan dengan RM150 darab dengan nilai FVIFA 7%, kita dapat daripada jadual faktor, iaitu sebanyak 7 poin ataupun perpuluhan 1533. Jawapan akhir kita dapat bagi pengiraan yang pertama ini, bagi pengiraan FVA ini dalam soalan ini adalah RM1,073. RM1,073 itu sekarang telah menjadi nilai FV yang kita akan menjadi nilai PV yang kita akan carikan FV di akhir soalan ini dengan menggunakan formula nilai hadapan amount sekaligus. FV bersamaan dengan PV darab FVIF 7%3. N sekarang hanya 33 dan gantikan nilai PV dengan RM1,073 yang kita dapat daripada nilai FVA tadi, dan didarab dengan nilai FVIF 7%3 yang membawa nilai 1.2250, dan jawapan akhir kita perolehi adalah seperti berikut, RM1,314.43. Dan yang akhir sekali adalah nilai hadapan annuity matang, di mana definisinya adalah nilai jumlah yang terkumpul di satu masa depan hasil daripada siri pembayaran dan penerimaan dalam jumlah yang sama yang dibuat pada awal setiap tempoh. Perbezaan antara nilai hadapan annuity matang dengan nilai hadapan annuity biasa adalah annuity biasa berlaku pada akhir tempoh, annuity matang berlaku pada setiap tempoh. Kita lihat contoh situasi yang melibatkan nilai hadapan annuity matang. Katakan Puan Aminah melabur sebanyak RM600 pada setiap awal tahun. Keyword di situ adalah awal tahun selama 7 tahun, N7. Jika pihak bank membayar kadar keuntungan sebanyak 6% setahun, iaitu I 6% setahun, berapakah yang terkumpul pada akhir tahun yang ke-7? Jadi garis masa adalah seperti berikut. Okey, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sehinggalah 7. I ataupun amount yang dilaburkan berlaku pada awal tahun. Jadi bermula pada nombor 0, 600 selama 7. Yang ke-5, yang ke-6 dan yang ke-7. I adalah 6% diberi dalam soalan, dan yang kita nak cari di sini adalah nilai FVAAD. Bagaimanakah cara mengira nilai hadapan annuity matang dengan menggunakan jadual faktor nilai masa wang? Jadual yang digunakan sama dengan jadual yang digunakan dalam mengira nilai hadapan annuity biasa tadi, FVIFA.
di mana PMT telah diberikan dalam soalan RM RM600, I kadar pulangannya adalah 600 dan jumlah tempohnya adalah sebanyak N7. Jadi kita keluarkan ataupun tulis rumus FVAAD di mana PMT darab dengan FVIFAIN darab dengan 1 campur I. Di mana PMT telah diberi awal-awal tadi RM600. Kita akan cari nilai FVIFA 607 dalam jadual faktor sebentar lagi. Dan dalam kurungan darab dengan 1 plus ataupun campur dengan nilai kadar pulangan yang ditukarkan kepada puluhan iaitu 600 menjadi 0.06. Dan nilai FVIFA dicari dalam jadual faktor, kita memperolehi nilainya sebanyak 8.3938 dan darab dengan 1 plus dengan 0.06, 1 campur 0.06 bersamaan dengan 1.06 dan jumlah akhir diperolehi adalah sebanyak RM5,338. Kita tengok contoh yang terakhir, contoh seterusnya. Salmah melabur sebanyak RM400 pada setiap awal tahun. Keyword di situ adalah awal tahun, bermula awal tahun ini sehingga awal tahun kelima dengan kadar compound 400 setahun. I-nya 400, PMT RM400. Berapakah jumlah yang terkumpul pada akhir tahun yang ke-8 nanti? Jadi garis masanya sebab soalan ini menanyakan berapakah jumlah wang yang terkumpul pada akhir tahun yang ke-8. Sedangkan pelaburan yang dibuat hanya sehingga awal tahun yang ke-5. Jadi garis masanya jumlah 400 itu akan terhenti pada awal tahun yang ke-5 iaitu pada nombor 4 di atas garis masa tersebut. Itu adalah nilai FVA-nya dan kemudian nilai FVA tadi akan bertukar menjadi nilai PV yang akan digunakan dalam mengirakan FV di akhir tahun yang ke-8 nanti. Jadi bagi pengiraan yang pertama kita menggunakan formula pengiraan NET matang iaitu FVA bersamaan dengan PMT darab dengan FVIFA 405 darab dengan 1 dicampur dengan I iaitu sebanyak 400 ditukarkan kepada perpuluhan menjadi 0.04. Jadi kita masukkan nilai PMT sebanyak RM400 darab dengan nilai FVIFA 405 bersamaan dengan 5.4163 yang kita perolehi dalam jadual faktor dan didarab dengan 1.04 dan kita akan mendapat jawapan akhir pada pengiraan yang pertama bagi soalan ini adalah sebanyak RM2,253.18. Nilai RM2,253.18 ini akan menjadi PV pada pengiraan yang seterusnya yang menggunakan formula FV, di mana kita tulis atau keluarkan formula FV bersama dengan PV didarab dengan FVIF 403. Maklumat yang diperolehi daripada soalan tadi, PV bernilai RM2,253.18 didarab dengan nilai FVIF 403 yang dicari dalam jadual faktor yang memberi nilai 1.1249 dan nilai akhir kita perolehi bagi soalan ini adalah sebanyak RM2,534.